Salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PTPC ini adalah berkaitan dengan bab 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara, di mana subtopik dia adalah berkenaan dengan 3.3 ekonomi 3 sektor bahagian yang kelima. Untuk maklumat pelajar, bahagian yang kelima ini adalah berkenaan dengan kesan T, iaitu cukai terhadap keseimbangan pendapatan negara. Bab 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara ini mempunyai 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah kajikan adalah 3.3 iaitu ekonomi 3 sektor. Untuk maklumat pelajar, kita tengah fokuskan ekonomi 3 sektor. Maka, pelaku ekonomi yang wujud dalam ekonomi 3 sektor ini adalah terdiri daripada isi rumah, firma dan juga kerajaan. 3.3 ekonomi 3 sektor mempunyai banyak subtopik yang kecil ya, dan subtopik kecil yang kita tengah fokuskan adalah berkaitan dengan kesan G dan T terhadap keseimbangan. Untuk maklumat pelajar yang berkaitan dengan kesan G ini, Miss pun telah bincang dengan anda pada video yang sebelumnya. Jadi untuk video ini, kita hanya fokus tentang kesan T terhadap keseimbangan. Kesan terhadap keseimbangan. Untuk maklumat pelajar, kesan ini kita boleh kaji melalui kesan G dan juga kesan T. Okey, nanti kita akan bincang melalui rumus, raja serta huraian raja. Jadi sekarang marilah kita fokus kesan cukai terhadap keseimbangan melalui rumus. Okey, jadi sekarang kita akan kaji melalui pendekatan AEAS-nya. Maklumat yang telah diberikan, C sama dengan 100 tambah 0.6 YD. Ingat, YD ini adalah merujuk Y tolak T ya. Okey. Kemudian diberi I tambah G 240 dan T sama dengan 100. T ini digunakan untuk ganti ke dalam sini punya. Okey, dan kalau pelajar selesaikan untuk dapat fungsi AE berdasarkan maklumat ini, AE anda memang akan dapat 280 tambah 0.6 Y dan kita juga akan dapati bahawa Y dia adalah sama dengan 700 juta. Okey, sekarang isu yang kita nak kaji ini, kita dapati bahawa T bertambah. Okey, ini yang kita nak fokus sekarang dan bertambah sebanyak. Ada perkataan sebanyak. Kalau ada sebanyak itu merujuk bahawa dia adalah perubahan T. Perubahan T adalah 50. Okey, bertambah jadi positif. Positif 50. Okey, kita sambungnya. Sekarang apa yang kita perlu buat? Kita nak cari fungsi AE yang baharu dan kemudian kita akan selesaikan keseimbangan pendapatan negara dan dapatkan dia adalah berapa. Okey, jadi sekarang kita nak cari AE yang baru ya. AE1 sama dengan C tambah I tambah G. C kita masih pakai balik yang ini. 100 tambah 0.6 YT. Y tolak T. Dan T sekarang yang baru. Bukan lagi 100 dah. Okey, jadi sekarang kita nak cari T yang baru ini. Pelajar kena tunjuk sikit pengiraan. Sebab anda pun sudah tahu T1 sama dengan T0 tanpa perubahan T. T0 kita 100. Sekarang perubahan T 50. Maka T1 sama dengan 150. Dengan reti kata lain, kita akan gantikan 150 ini ke dalam T. Kemudian I tambah G, salin semula 240. Jadi sekarang cuba selesaikan. 100 tambah 0.6Y. Okey, yang ini 0.6 darab dengan 150. Dia sama dengan 90.
tambah dengan 240. Okey, maka kita dapati bahawa AE1 ini dia adalah sama dengan 250 tambah 0.6 watt. Ingat, ini adalah AE1. Okey? Dan apa yang Miss kata tadi, kita nak cari keseimbangan pendapatan negara yang baharu kan? Maka kita guna AS sama dengan AE1. Kan AS ini adalah Y kan? AE1, baru kita dapat cari. 250 tambah 0.6Y. Jadi selesaikan 0.6Y ini pindah ke depan. Okey, 1Y tolak 0.6Y. Ingat, Y ini depan dia ada 1 punya ya. Okey, sama dengan 250. 0.4Y sama dengan 250. Maka Y akan sama dengan RM. 625 juta. Okey, jadi itu sebenarnya merujuk keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Dan daripada sini, kalau katakan saya nak cari perubahan Y. Perubahan Y sama dengan Y1 tolak Y0. Y1 625. Y0 tu berapa? Ya, sini 700. Dan kita dapati bahawa perubahan Y ini adalah sama dengan negatif RM75 juta. Okey, jadi sekarang apa yang kita boleh nampak dekat sini? Cuba tengok, isu yang kita tengah kaji sekarang adalah perubahan T. Positif kan? Okey, bermaksud kalau T naik, dia sebenarnya akan memberi kesan terhadap YD. Okey, YD kita macam mana? Ya, ini kan YD kan memberi kesan terhadap YD. Jadi, kalau T naik, pendapatan boleh guna akan turun. Dan YD ini kan dia akan mempengaruhi C kan? Okey, bermaksud C juga akan turun. Dan jangan lupa, C ini merupakan komponen dalam AE. Maka kita pun kata AE juga akan turun. Apabila AE turun, Y kita pun akan turun. Macam mana kita nak buktikan yang ini? Yang pertama, pelajar boleh tengok dari Y0 ke Y1, daripada 700 kepada 625. Memang sudah turun lah. Ataupun anda boleh tengok dari segi perubahan Y dia. Kan jawapan yang anda dapat itu tanda negatif kan? Tanda negatif merujuk bahawa Y juga sudah turun. Akibat berlakunya pertambahan juga. Okey, apa yang kita kaji ini sebenarnya adalah melalui pendekatan AEAS. Okey, jadi untuk yang seterusnya, kita akan kaji melalui JW. Okey, ini merupakan soalan yang diberikan. So, kita dapati bahawa fungsi S sama dengan negatif 100 tambah 0.4 YD. Ingat ya, YD itu Y tolak T. Dan T dia sama dengan 100 juta. Okey, diberi S tambah T sama dengan negatif 40 tambah 0.4 Y. Untuk maklumat pelajar, yang ini sebenarnya adalah merujuk kepada fungsi bocoran. Kalau katakan pelajar masukkan YD ini, di mana Y tolak T, anda gantikan 100 dan kemudian tambah T 100, anda akan dapat fungsi bocoran yang sama seperti ini. Dan fungsi suntikan dia, yang ini adalah I tambah G 240 RM juta. Okey, untuk maklumat pelajar, jawapan anda untuk dapat keseimbangan pendapatan negara sebenarnya adalah sama dengan yang tadi punya. Di mana anda akan dapat Y sama dengan RM 700 juta. Okey, pelajar sebenarnya boleh tunjuklah pengiraan dia. Dan isu yang kita tengah kaji sekarang adalah yang ini. T bertambah sebanyak RM50 juta. Kalau T bertambah, ingat ini adalah perubahan T. Bertambah, jadi positif 50. Okey, yang kita kaji adalah berkaitan dengan ini. Okey, jadi sekarang kita pun nak tunjuk pengiraan dia. Okey, kita masih guna nak cari bocoran yang baru ya, W1.
Di mana kita ada S1 tanpa T1. Kenapa dua-dua pun satu? Sebab melibatkan perubahan cukai. Okey, T1 sama dengan T0 tanpa perubahan T. T0 kita kan 100 kan? Dan perubahan T kita 50. Maka T yang baru kita akan sama dengan 150. Jadi nanti Miss akan gantikan T itu dengan 150 ini untuk dapat fungsi bocoran yang baharu. Okey, dan untuk maklumat pelajar, sebenarnya kita hanya kaji tentang fungsi bocoran sahaja. Okey, kenapa? Sebab anda cuba tengok, kita tengah kaji tentang komponen T iaitu cukai. Kan cukai merupakan salah satu komponen dalam bocoran kan? Tak ada dalam suntikan kan? Itulah sebab memang kita tak kaji tentang suntikan pun. Okey? Okey, jadi sekarang kita akan cuba dapat fungsi bocoran yang baharu ya. Okey, S ini, okey, kita tulis sama dengan guna yang asal ini ya. Negatif 100 tanpa 0.4. YD itu guna Y tolak T. Dan T kita sekarang adalah 150. Dan jangan lupa tanpa T1, tanpa 150 lagi. Okey, sekarang kita cuba selesaikannya. Negatif 100 tanpa 0.4Y. Positif negatif, dia akan jadi negatif 150 darab dengan 0.4Y, negatif 60. Tambah dengan 150. Okey, kita cuba selesaikan fungsi bocoran yang baharu kita. Okey, akan dapati bahawa negatif 10 tanpa 0.4Y. Okey, itu adalah fungsi bocoran yang baharu. Dan daripada fungsi bocoran yang kita dapat ini, sekarang kita nak cari keseimbangan pendapatan negara. Dan nanti kita akan buktikan bahawa jawapan kita akan sama dengan yang ini. 625. Cuma yang ini guna pendekatan AEAS, nanti kita akan guna pendekatan JW. Okey? W sama dengan J. Jangan lupa W ini adalah bocoran yang baharu. Maka kita akan tulis negatif 10 tanpa 0.4Y sama dengan suntikan. Dan suntikan kita iaitu I tambah G kan? Okey, jadi I tambah G itu, yes, yang ini 240. Okey, jadi sekarang kita pun cuba selesaikan 0.4Y. Yang negatif 10 ini kita pindah ke belakang. Okey, maka dia akan jadi 250. Jadi nak cari Y, pelajar guna 250 bahagi dengan 0.4. Maka Y kita akan dapat RM 625 juta. Jadi anda dapati bahawa jawapan ini kan sama dengan ini kan? Okey, dan sekali lagi kita dapat buktikan lah. Tak kisah kita guna pendekatan AEAS ke ataupun JW, jawapan yang diperoleh tetap akan sama. Okey, untuk yang seterusnya, kita akan kaji kesan cukai terhadap keseimbangan melalui raja pula. Okey, yang ini merupakan lakaran raja bagi keseimbangan pendapatan negara akibat kenaikan cukai. Okey, jadi sekarang kita akan dapati bahawa ada dua tingkat keseimbangannya. Ada titik keseimbangan E0 dan lentil wujud lagi satu iaitu E1. Kenapa? Disebabkan kenaikan cukai ya. Okey, kita cuba tengok lakaran raja ini yang telah disediakan ini merupakan keseimbangan pendapatan negara yang asal. Bermaksud pada masa itu, cukai masih belum dikenakan lagi. Ataupun kita kata cukai masih belum mengalami kenaikan lah. Okey, paksi Y dia AE, paksi X dia Y. Okey, yang ini Y sama dengan AE dan fungsi AE sama dengan 280 tanpa 0.6Y. Okey, kita cuba tengok dari mana kita dapat fungsi AE ini ya. Setiap kali
pelajar kena rujuk semula pengiraan yang anda telah buat tu. Ini fungsi AE ya, berkaitan dengan pendekatan AEAS. Okey, cuba tengok. AE kosong sama dengan 280 tambah 0.6Y. Okey, yang ini. Dan pada masa itu, tingkat pendapatan dia adalah RM700. Kita semak semula. Ya, AE sama dengan 280 tambah 0.6Y. Okey, dan tingkat pendapatan 700 itu adalah keseimbangannya asal. Okey, kemudian kita kaji pasal pendekatan JW pula. Yang paksi Y ini kita labelkan JW. Paksi X ini kita labelkan Y. Titik keseimbangan ini kita buat dotted line sambung ke bawah 700. Dan pastikan pada masa itu fungsi bocoran dia adalah bersilang dengan fungsi suntikan. Kita tengok semula angka yang diberikan dekat sini. Okey, yang asal punya ya. Okey, fungsi bocoran kita ya yang ini. S tanpa T sama dengan negatif 40 tambah 0.4Y. Ya, S tanpa T negatif 40 tambah 0.4Y. Okey, I tanpa G pula. Okey, I tanpa G yang ini pula. Sama dengan 240. Okey, jadi kita pun semak semula. I tanpa G 240. Okey, yang ini kita sebenarnya boleh tulis I tanpa G saja ya. Kosong tak tulis pun tak apa. Okey, kita sambung. Yang seterusnya, kan kita kaji pasal kenaikan T kan? Okey, untuk fungsi bocoran anda, yang T ini kalau anda nak letak kosong pun boleh. Okey, tetapi sekarang kita akan kaji semula berkaitan dengan pendekatan AEAS ya. Kalau T meningkat, apakah kesan terhadap AE? Kita akan tengok semula pengiraan yang telah ditunjukkan tadi tu. Yang ini. Apabila T meningkat, YT turun, C turun, AE kita akan turun. Dan kalau AE kita turun, bermaksud fungsi AE akan beralih ke bawah. Kita kena cari fungsi AE yang baru. Kan ini AE1 kan, fungsi AE yang baru. Dan fungsi AE yang baru kita, tadi Miss pun telah tunjukkan pengiraan dia, yang ini. Ya, 250 tambah 0.6Y. Kan sama punya kan? Okey, jadi sekarang kita akan lakar fungsi AE yang baru. Mula dengan 250 ya. Okey, jadi sini 280. 250 itu akan berada di bawah dia. Okey, dan kita akan mula dekat sini ya. Pastikan dia adalah selari ya. Okey, dan sekarang kita pun labelkan AE1 sama dengan 250 tambah 0.6Y. Okey, cari titik keseimbangan yang baharu di mana AS bersilang dengan AE1. Ya, pada titik ini. Dan kita labelkan ini adalah E1. Okey, kemudian buat dotted line sambung ke bawah. Kan tadi kita sudah tahu bahawa keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Ya, sama dengan 625 juta kan? Jadi kita pun isi yang ini sebenarnya adalah 625. Okey? Lepas itu, jangan lupa anda kena tunjuk anak panah yang menunjukkan bahawa fungsi AE beralih ke bawah akibat cukai dikenakan. Dan jangan lupa pendapatan negara sudah turun. Kita semak semula ya. Fungsi AE beralih ke bawah dan pendapatan negara juga akan menurun. Ya, AE turun, fungsi AE beralih ke bawah, pendapatan negara turun. Kita berjaya membuktikan dia. Okey, melalui raja ini. Jadi sekarang kita akan kait dengan pendekatan JW pula. Okey. 625 ini buat dotted line sehingga ke bawah. Okey, jadi sekarang ini labelkan 625.
Okey, seterusnya kita nak semak berkaitan dengan fungsi suntikan dan fungsi bocoran dia. Okey, pelajar boleh nampak dekat sini, fungsi yang baru itu adalah fungsi bocoran. Fungsi suntikan dia, kekal sama dengan 240. Jadi fungsi suntikan I tambah G 240 ini tidak melibatkan sebarang perubahan. Okey, bermaksud sekarang kita akan tentukan satu titik keseimbangan di mana nanti fungsi bocoran kita yang baru itu akan melalui dia. Okey, fokus fungsi ini, cari dotted line yang berwarna merah. Yang ini kan? Ya, titik keseimbangan baharu kita berada di sini. Yang E0 punya asal, E0 kita punya sepatutnya berada di sini. Okey, jadi Miss padam yang ini dulu. Okey, jadi sekarang Miss akan tulis semula. Okey, yang titik ini keseimbangan yang asal ini adalah E0. Okey, yang warna merah punya ini adalah E1. Okey, dengan reti kata lain, nanti sila pastikan fungsi bocoran kita adalah melalui titik sini. Okey, cuba rujuk fungsi bocoran kita. W1, ini fungsi bocoran yang baharu. Negatif 10 tambah 0.4 watt. Negatif 10. Jadi negatif 10 itu berada di sinilah katakan. Okey, kita tulis negatif 10. Dan fungsi bocoran itu kan kata tambah 0.4 watt. Sama kan? Tambah 0.4 watt. Dengan reti kata lain, dia adalah selari punya. Jadi sila pastikan anda sambung kedua-dua titik ini, E1 dengan negatif 10 ini untuk terbitkan fungsi bocoran yang baharu. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok dia. Okey? Okey, ini adalah fungsi bocoran yang baharunya. Jadi kita boleh labelkan. Ini sebenarnya adalah S1 tambah T1 kan? Negatif 10 tambah 0.4 watt. S1 tambah T1 sama dengan negatif 10 tambah 0.4 watt. Okey, jadi pastikan dia mula dengan negatif 10 ya. Okey, dan sekarang jangan lupa tunjuk anak panah. Okey, untuk peralihan fungsi bocoran ini, pelajar boleh labelkan kelok dia beralih ke atas ataupun kalau anda tunjukkan dia beralih ke sebelah kiri pun boleh. Okey, dan kemudian tingkat pendapatan dia adalah berkuranglah daripada 700 kepada 625. Okey, sekarang kita semak jawapannya. Cuba tengok yang asal punya. Miss akan tunjukkan melalui pen yang berwarna biru ini ya. Jadi beza ini adalah 280. Okey, fokus yang berwarna hitam punya saja. 240 tambah 40 juga sama. Beza dia 280. Okey, kemudian kita cuba tengok yang baharu punya. Miss akan tunjukkan melalui pen yang berwarna merah. Okey, beza kat sini 250. Okey, fokus yang 240 ini sebab fungsi suntikan dia tidak beralih pun. Okey, kemudian yang negatif 10. 240 tambah 10, ya juga sama 250. Bermaksud jarak yang diwujudkan dekat sini, kita nampak dia adalah samalah. Okey, dan sekali lagi kita dapat buktikan bahawa apabila berlakunya peningkatan cukai, T naik, okey, kemudian YD akan turun, C turun, AE turun dan Y juga akan turun. Okey, kita boleh tengok melalui lakaran raja kita, memang tingkat pendapatan kita sudah turun. Kalau melalui pendekatan AEAS, memang fungsi AE beralih ke bawah akibat AE yang sudah turun. Dan yang ini pula, apabila cukai dikenakan, kita dapati bahawa fungsi bocoran kita akan beralih ke atas. Bermaksud bocoran kita sudah meningkat sebab yang asal itu negatif 40 dan sekarang negatif 10.
Merujukkan bahawa dia mengalami peningkatan lah. Okey, jadi itu adalah lakaran raja bagi keseimbangan pendapatan negara akibat kenaikan cukai. Okey, yang melalui pendekatan AEAS dan juga pendekatan JW. Okey. Dan yang terakhir, kita akan kaji kesan cukai terhadap keseimbangan melalui huraian raja dengan berdasarkan raja yang telah dilakarkan. Okey, berdasarkan raja yang telah dilakarkan tadi itu, kita kena tahu macam mana kita nak huraikan raja keseimbangan pendapatan negara. Jadi sekarang apa yang Miss fokuskan adalah berkaitan dengan pendekatan AEAS. Bermaksud raja yang kita fokuskan adalah raja yang atas ini sajalah. Okey, untuk maklumat pelajar, peringkat yang pertama itu kita akan huraikan keseimbangan pendapatan negara yang asal. Okey, pada titik E0 kat sini. Jadi huraian anda akan jadi sedemikian. Keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0 apabila fungsi AS di mana Y sama dengan AE bersilang dengan fungsi AE0 yang terdiri daripada C, I dan juga G pada tingkat pendapatan negara Y0. Itu adalah huraian bagi peringkat yang pertama. Untuk peringkat yang kedua, kita akan cerita pasal peralihan kelok. Jadi pelajar kena tahu, isu yang kita tengah kaji sekarang adalah berkaitan dengan perubahan cukai. Dan kita kata bahawa cukai adalah meningkat. Kalau cukai meningkat, YD turun, kemudian C turun. Dan seterusnya dia akan menjejaskan AE di mana AE juga akan menurun. Bagi tahu alasan kenapa. Sebab C merupakan salah satu komponen dalam AE. Okey, seterusnya apabila kita sudah tahu bahawa AE akan menurun, kait dari segi fungsi iaitu kelok. Kan peringkat ini kita nak kaji pasal kelok kan? Jadi kita pun beritahu bahawa maka fungsi AE akan beralih. Beralih ke mana tu? Ke bawah. Okey? Dari AE0 ke AE1. Jadi itu akan jadi huraian bagi peringkat yang kedua. Pelajar kena pastikan anda ada kaitkan dari segi kenaikan cukai dan terangkan proses ini. Bagaimana dia memberi kesan terhadap AE. Okey, lepas tu barulah anda kait dari segi kelok dia. Untuk peringkat yang ketiga, kita akan kaji pasal proses keseimbangan. Ingat, untuk proses keseimbangan ini, setiap kali kita akan mula pada tingkat pendapatan Y0. Okey, pelajar cuba tengok, kita hanya fokus 2 kelok sahaja, iaitu berkaitan dengan AS, okey, di mana Y sama dengan AE, dan lagi satu yang kita fokuskan adalah AE1. Kan tadi kita sudah kata bahawa kelok dia beralih ke bawah kan, ke AE1 kan. Jadi pelajar hanya fokus AS dan AE1 sahaja. Okey, sekarang kita tunjuk pada titik Y0. Okey, kita mula bagi dia naik ya. Okey, so Y0 jalan-jalan-jalan. Okey, naik. Yang ini sentuh fungsi apa? Ya, fungsi AE. Lepas tu naik lagi. Ingat ini bukan E0. Kan Miss kata kita fungsi AS ataupun AE1 kan? Bermaksud ini adalah AS lah. Dan kita dapati bahawa berlakunya ketidakseimbangan sebab sekarang AS adalah melebihi AE1. Dengan reti kata lain, berlakunya lebihan penawaran agregat. Okey, kemudian kita akan kait dari segi inventory dan lagi satu kita akan kait dari segi pengeluar. Apakah tindakan pengeluar? Jadi apabila berlakunya lebihan penawaran agregat, bermaksud inventory adalah meningkatlah. Dan apakah tindakan pengeluar ini? Ya, pengeluar akan kurangkan
Okey, kurangkan keluaran. Okey, maksudnya output dia berkurang lah. Dan output itu kita sebenarnya boleh tengok dari segi Y. Okey, anda cuba tengok Y turunnya. Okey, Y turun. Turun kat sini. Okey, jadi sekarang yang ini sentuh apa? Kilo AS. Mana AE1? Ya, kat bawah sini. Okey, jadi sekarang AE1 berada di sini, AS berada di atas. Sekali lagi, AS melebihi AE. Inventory meningkat, kurangkan keluaran. Okey, kurangkan keluaran. Kat sini. Ini AS. Mana AE1? Ya, bawah sini. Sekali lagi, AS melebihi AE. Lebihan penawaran agregat. Jadi, inventory naik, kurangkan keluaran. Sekali lagi. Okey, jadi dia berlaku sehingga mencapai keseimbangan yang baharu pada titik E1. Okey, maka pelajar boleh tulis, proses ini akan berterusan. Okey, berterusan sehingga bila? Sehingga mencapai keseimbangan yang baharu pada titik E1. Okey, sebab tak mungkin kita ulang banyak kali kan? Jadi kita hanya guna satu ayat saja yang terangkanlah berkaitan dengan proses ini. Jadi ingat, proses ini akan berterusan sehingga mencapai keseimbangan yang baharu iaitu pada titik E1. Okey, jadi untuk peringkat yang keempat, kita akan hurai pasal keseimbangan baharu. Okey, jadi keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 apabila fungsi AS bersilang dengan fungsi AE1 yang terdiri daripada C yang baharu dan pelaburan dan perbelanjaan kerajaan pada tingkat pendapatan negara Y1. Okey, pelajar boleh nampak dekat sini. Sekarang yang ubah sini adalah C1. Kenapa ya? Okey, kalau anda cuba tengok semula huraian anda bagi peringkat yang kedua, yang ini, kan dia mempengaruhi C kan? Itulah sebab fungsi AE ini beralih ke bawah pun disebabkan komponen C ini. Okey, itulah sebab kita akan labelkan C1 dekat sini. Okey, dan kemudian akhirnya kita akan hurai pasal kesan. Jadi pelajar boleh jelaskan kesannya pendapatan negara menurun dari Y0 ke Y1 akibat kenaikan. Okey, kenaikan apa? Kenaikan cukai melalui proses pengganda. Jadi pelajar kena ingatlah, proses pengganda yang berkaitan dengan cukai ini sebenarnya adalah berkenaan dengan pengganda cukai lah. Okey, cuma dia juga melibatkan proses dia. Okey, jadi itu adalah huraian raja bagi pendekatan AEAS. Sekarang kita akan sambung. Untuk pendekatan JW pula, juga sama, nanti kita hanya akan fokus kelok yang berada di bawah ini sahaja. Juga sama, kita akan bincang melalui 5 peringkat tersebut. Dan peringkat yang pertama, keseimbangan asal. Cari E0 tu kat mana? Ya, sini ya. Okey, jadi kita pun huraikan. Okey, keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0 apabila fungsi bocoran, yang ini anda boleh tulis ya, bocoran W0 ya. Fungsi bocoran, okey, W yang terdiri daripada tabungan dan cukai bersilang dengan fungsi suntikan. Ini fungsi suntikan yang terdiri daripada pelaburan dan perbelanjaan kerajaan pada tingkat pendapatan Y0. Pastikan anda ada sebut pasal E0, W0, J0 dan juga Y0. Okey, itu keseimbangan pendapatan negara yang asal. Okey, kemudian untuk peringkat yang kedua, kita akan cerita pasal peralihan kelok. Kelok yang beralih. Okey, sekarang isu yang kita kaji ini berkaitan dengan perubahan T kan. Bermaksud kalau T meningkat,
Okey, cuba fikirkan. T ini merupakan komponen bagi suntikan ke ataupun bocoran? Pelajar boleh nampak dia sebenarnya di bawah bocoran kan? Okey, jadi kalau T naik, W turut meningkat. Bagi tahu alasan. Ya, sebab cukai merupakan salah satu komponen dalam bocoran. Itulah sebab T meningkat, W pun akan meningkat. Dan lepas itu, barulah kita kait dengan fungsi dia. Fungsi bocoran macam mana? Kalau dia meningkat, ya, dia mesti beralih. Beralih ke mana? Beralih ke atas. Okey, kalau anda tengok anak panah ini menunjuk dia beralih ke kiri kan? Kalau pelajar nak sebut beralih ke kiri pun boleh. Kalau nak tunjuk beralih ke atas pun boleh. Okey, iaitu daripada W0 ke W1. Okey, jadi pelajar sebutlah dari mana ke mana tu. Okey, mungkin ada sesetengah pelajar dia tak faham kenapa beralih ke atas. Okey, kalau berdasarkan pengiraan yang kita tunjuk tadi, fungsi bocoran yang asal itu, kat sini kita akan tulis negatif 40 untuk yang asal. Dan yang baru punya adalah negatif 10. Kalau daripada 40 ke 10, memang dia turun. Tetapi disebabkan dekat sini, dia ada tanda negatif. Daripada negatif 40 ke negatif 10 itu, dia sebenarnya merujuk bahawa dia adalah meningkat. Itulah sebab kita kata bocoran meningkat dan fungsi bocoran pun beralih ke atas. Okey? Okey, kita sambung. Dari segi proses keseimbangan, peringkat yang ketiga. Juga sama, setiap kali ingat mesti mula dengan pada tingkat pendapatan Y0. Okey, dekat sini Y0-nya, nanti kita mula daripada sini. Dan sekali lagi Miss nak pesan dekat pelajar, ingat kita akan fokus tentang fungsi suntikan, ya satu sahaja. Dan fungsi bocoran kita, kan tadi saya kata dia beralih ke atas kan? Okey, jadi yang terkini punya adalah yang W1. Okey, yang ini. Kita hanya fokus 2 kilo ini sahaja. Okey, dari Y0. Mula bagi dia naik ya, jalan. Sentuh ini. Ini berkaitan dengan fungsi yang mana satu? Suntikan ke ataupun bocoran yang baru? Okey, cuba tengok. Ya, berkaitan dengan suntikan. Okey, naik lagi. Ya, kat sini. Yang ini adalah berkaitan dengan fungsi apa? Ya, ini adalah fungsi bocoran yang baharu. Dengan reti kata lain, kita dapati bahawa pada tingkat pendapatan Y0, W1 adalah melebihi J0. Okey, bermaksud bocoran adalah melebihi suntikan. Okey, jangan lupa pendekatan suntikan bocoran ini nanti kita akan kait dengan pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan. Disebabkan bocoran lagi banyak, maksudnya wang yang mengalir keluar lagi banyak daripada wang yang mengalir masuk. Jadi, pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan akan menurun. Okey, seterusnya, kita akan kait dengan AE. Cuba tengok, yang ini bocoran lagi banyak kan? Jadi, kita akan sebut bocoran akan menurunkan perbelanjaan agregat. Bermaksud AE pun akan turun lah. Dan keadaan ini sebenarnya nanti kita akan kaji dari aspek inventory dan juga tindakan pengeluar. Okey, disebabkan perbelanjaan agregat sudah menurun, bermaksud inventory dia adalah semakin banyaklah, stok dia adalah bertambah. Okey, apabila pengeluar dapati bahawa inventory dia masih ada banyak lagi, jadi pengeluar akan mengurangkan keluaran. Okey, sehingga bila? Sehingga mencapai keseimbangan yang baharu pada titik E1. Okey, itu adalah peringkat yang berkaitan dengan proses keseimbangan lah.
Okey, sekarang kita akan sambung peringkat yang keempat iaitu keseimbangan baharu. Jadi Miss pun huraikan. Okey, yang ini. Kan tadi sudah kata dia capai keseimbangan baharu kan? Inilah dia lah E1. Okey, mulanya keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 apabila fungsi bocoran yang baharu terdiri daripada tabungan dan cukai bersilang dengan fungsi suntikan yang terdiri daripada pelaburan dan perbelanjaan kerajaan iaitu pada tingkat pendapatan Y1. Dan kemudian untuk peringkat yang kelima, berkenaan dengan kesan. Jadi pelajar pun sebut, kesannya pendapatan negara menurun daripada Y0 ke Y1. Bagi tahu alasan. Kenapa? Ya, disebabkan kenaikan cukai. Okey, dan jangan lupa melalui proses apa? Ya, proses penggandaan. Jadi, saya ulang sekali lagi untuk peringkat yang kelima. Kesannya, pendapatan negara menurun daripada Y0 ke Y1 akibat kenaikan cukai melalui proses penggandaan. Okey? Maka ini adalah huraian raja bagi keseimbangan pendapatan negara akibat kenaikan cukai melalui pendekatan JW. Dan apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, tak kisahlah sama ada anda dengan kaji melalui pendekatan AEAS ke ataupun pendekatan JW, huraian raja dia tetap ada 5 peringkat yang berkaitan. Okey? Jikalau anda suka penerangan Miss dan rasa penerangan Miss adalah mudah difahami, sila beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel Miss. Like serta sharekan video PDPC ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Terima kasih atas sokongan anda dan sokongan anda sebenarnya merupakan motivasi kepada Miss untuk terus sediakan video PDPC ini. Okey, jadi untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Okey, pastikan anda telah kuasai betul-betul berkaitan dengan kesan T terhadap keseimbangan pendapatan negara. Okey? Jom, marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Apabila T turun, ingat T dekat sini adalah merujuk kepada cukai ya. Okey, T turun, YD iaitu pendapatan boleh guna macam mana. C, consumption, perbelanjaan penggunaan dia macam mana. AE, perbelanjaan agregat macam mana. Kerana C adalah apa dan akhirnya Y akan macam mana. Cuba fikirkan jawapan anda. Okey? Okey, jadi sekarang marilah kita semak jawapan dia. Kalau T turun, YD naik. Okey, sebabkan kita kata YD sama dengan Y tolak T kan? Kalau T turun, YD naik. Dan YD ini, kalau kita nak tengok rumus lagi satu, kan kita kata YD sama dengan C tambah S. Bermaksud, kalau YD naik, C juga akan naik. Okey, seterusnya, AE macam mana? Ya, AE akan naik juga kerana C adalah komponen AE. Dan akhirnya apabila pelajar dapat kesan bahawa AE meningkat, dia seterusnya juga akan menyebabkan Y akan naik juga. Okey? Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Kejatuhan dalam T akan menyebabkan fungsi AE beralih ke mana? Jadi sekarang berdasarkan situasi yang kita telah kaji tadi itu kait dengan AE dan sekarang kita akan cuba fikirkan dari segi peralihan kilo AE itu macam mana. Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, kita akan dapati bahawa fungsi AE ini akan beralih ke atas sebab anda sudah dapati bahawa AE naik kan. Jadi fungsi AE pun beralihlah ke atas. Okey, kita sambung dengan soalan yang terakhir. Soalan dia. Kejatuhan dalam T,
Okey, juga sama ya, T jatuh ya, akan menyebabkan fungsi bocoran beralih ke mana. Okey, tadi kita kait dengan fungsi AE sebab pendekatan AEAS. Yang sekarang kita kait dengan fungsi bocoran sebab yang ini adalah berkaitan dengan pendekatan suntikan bocoran. Cuba fikirkan fungsi bocoran dia beralih ke mana pula. Okey? Okey, kita akan dapati bahawa fungsi bocoran akan beralih ke bawah. Okey, kalau pelajar tak dapat pastikan sama ada dia beralih ke atas ke bawah, anda cuba fikirkan dari segi pendapatan tu macam mana. Sebab kan tadi kita kata pendapatan akan meningkat kan. So, pelajar cuba bayangkan dari paksi pendapatan itu. Okey, dia sudah bertambah. Kalau bertambah itu sebenarnya dia adalah merujukkan bahawa fungsi bocoran itu akan beralih ke bawah lah. Sedangkan fungsi suntikan itu tiada perubahan. Okey, cuba lakarkan raja tersebut dan tengok semula dari segi peningkatan pendapatan itu. Okey? Jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan kesan G dan T terhadap keseimbangan. Untuk video PDPC yang seterusnya, Miss akan bincangkan tentang konsep pengganda. Ingat, tekan locengnya supaya anda dapat pemberitahuan apabila terdapat video yang baharu. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.